أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung lagi diskusi kitab Khomeiniah kita yang ditulis oleh Syekh Said Hawa. Minggu sebelumnya kita telah baca fasa yang kedua dah. Buku ni fasa yang pertama cerita berkenaan dengan akidah. Akidah dan kepercayaan Syiah, yang mana kemudiannya Khomeini juga berpegang serupa dengan hak tu juga. Dah banyaklah dia telah bawa akidah-akidah dan kepercayaan yang pelik-pelik dalam ajaran Syiah yang jelas. Syekh Hawa sendiri sebut jelas nampak kesesatannya, lebih-lebih lagi melibatkan asas agama Islam seperti pendirian mereka terhadap Al-Quran, pendirian mereka terhadap As-Sunnah, dan juga pendirian mereka terhadap para sahabat. Selain itu banyak lagi lah, dan dia telah sebut secara terperinci perkara tersebut. Kemudian kita masuk fasa yang kedua berkenaan dengan sikap, perangai dan juga pendirian yang pelik yang dilakukan oleh golongan Khomeiniah ni, iaitu orang yang Khomeini dan para pengikutnya. Sebelum ni dia telah cerita mukaddimah yang syarat dengan isilah. Kita telah baca dan kita telah hurai dengan panjang lebar, iaitu sepanjang sejarahnya Syiah, terutamanya melalui kerajaan Safawi di Iran. Kerajaan Safawi di Iran dulu nampak permusuhan dan juga pertembungan mereka dengan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan benda tu berterusan lama, dan Syekh Said Hawa telah menyebut banyak konflik-konflik dan juga perancangan-perancangan jahat yang telah dilakukan oleh Syiah sepanjang sejarah, yang mengganggu gugat kestabilan dan juga perkembangan kerajaan-kerajaan Islam. Dan dia telah menyebut beberapa sikap lah. Sebelum ni kita cuma sempat baca yang pertama saja, iaitu keinginan untuk menguasai dunia Islam dan cubaan untuk mengubahnya menjadi Syiah, ataupun cubaan untuk menyebarkan ajaran Syiah. Dan dia telah beri contoh yang amat banyak juga di negara-negara Timur Tengah, seperti di Lebanon, di Syria, dan juga beberapa negara lagi lah yang berlaku konflik dan juga campur tangan Syiah untuk menguasai dan juga menyebarkan Syiah di tempat-tempat tersebut. Cuma dia tidak sebutnya, kita sebut baru ni, dia tak wayaklah Yaman tu, sebab masa dia tu tak berlaku lagi perkara tersebut. Masa kita ni hak dia sebut contoh beberapa negara tu, di Lebanonnya, di Syrianya masih lagi berlaku sampai ke hari ni, terutamanya di Lebanon. Bahkan di Lebanon ni terbaru berlaku lagi konflik. Cuma hak terbaru ni antara Syiah dengan Kristian, tapi tak stabil lah. Yaman dia tak sebut sebab zaman dia tu tak berlaku lagi. Pada hari ni tempat zaman kita ni berlaku campur tangan di Yaman. Walaupun ada orang yang cuba menafikan, tetapi sebenarnya ada campur tangan, ada sokongan daripada Iran. Ada orang nafi, dia kata tak ada, OSIS sendiri je. Iran tak ada masa campur pun, tak ada senjata Iran, dia kata tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya ada campur tangan. Dan ada rampasan barang senjata daripada Iran nak kata ke Yaman. Bagi orang yang tak percaya tu, dia tak percaya lah, dia kata tipu ni. Ni mesti negara-negara Arab tipu, bawa lelok rapas senjata daripada Iran, pada ada pun dia sendiri buat, lepas tu dia royak daripada Iran. Ada yang tak percaya tu tak percayalah. Hari ini insya-Allah kita akan masuk beberapa sikap dan pendirian mereka yang lain, dan
akan ditutup dengan penutup lah insya-Allah. Okey, yang kedua ininya antara sikap mereka yang peliknya ialah mereka melakukan kerjasama. Kerjasama dan juga bersekutu. Strategi bersekutu yang tidak dapat diterima lah. Dia kata tidak dapat tidak bagi Khomeini ni, dia kena buat kerjasama, bersekutu dengan pihak lain untuk dia mencapai kehendak dan juga ketamakan dia kata. Dan banyaklah kuasa-kuasa yang telah pun melakukan perkara tersebut, yang mengambil berat dan juga bekerjasama dengan Khomeini ya, kerana mereka ada tujuan bersama ataupun ada kepentingan bersama. Jadi Khomeini ya, mereka ada kepentingan tertentu, manakala pihak-pihak lain, kuasa-kuasa lain ada kepentingan yang sama, ada tujuan yang sama. Contohnya Khomeini ni nak kuasai, nak kucar satu tempat, manakala ada kuasa lain nak kucar juga. Jadi disebabkan kita sama tujuan, maka mereka pun bekerja sama. Kita akan sebut perkara ni dalam yang seterusnya lah, yang berikutnya kita akan sebut dia kata. Daripada sini kita dapati berlaku kerjasama yang ajaib, kerjasama yang pelik lah, disebabkan mereka nak mencapai kehendak tadi, nak menguasai, tidak dapat tidak perlu dengan kerjasama pihak lain. Jadi kita dapati ada beberapa kerjasama yang pelik, antaranya antara Iran dengan Libya. Ada kerjasama antara Iran dan Libya dan juga antara Iran dan Syria dan Amal di satu pihak, di satu sudut. Iran ada kerjasama dengan Syria dan juga Amal. Amal ni pasukan bersenjata ataupun satu ketumbukan, satu pertubuhan Syiah di Lebanon, Amal. Dulu Amal soho sekali. Allah ni saingan kepada Amal ni Hizbullah. Hizbullah lebih popular berbanding daripada Amal pada hari ni lah. Jadi Iran ni dia ada kerjasama antara Syria dan Amal di satu sudut, dan juga dengan Israel di sudut yang lain pula, di satu sudut yang lain. Jadi pelik lah. Satu sudut dia bekerjasama dengan Syria dan Amal, satu sudut lagi dia kerjasama dengan Israel. Sepatutnya tidak berlaku lagu ni. Sepatutnya musuh. Dan juga kita dapati ada kerjasama di antara Iran dan juga negara barat. Ada berlaku, kita dapati ada utusan daripada Soviet Union. Ada perutusan daripada Soviet Union mari ke Iran, kesatuan Soviet. Dan juga kita dapati ada utusan daripada Iran pergi ke kesatuan Soviet, Soviet Union. Jadi ada juga kerjasama. Jadi bagi saya Hawa ni, benda ni pelik lah. Ada kerjasama dengan Soviet Union ni. Pasal zaman ni, zaman Soviet ni balah. Akhir tahun 80-an ni Soviet perang dengan Afghanistan. Jadi pelik kalau ada kerjasama dengan Soviet Union. Sepatut balah dengan Soviet ni. Tapi ada hubungan yang baik, duk pergi mari antara dua tu. Iran atau dia, Soviet atau dia mari ke Iran. Jadi kata semua sekali ni kerjasama-kerjasama yang berlaku ni bertembung dengan apa yang diisytiharkan oleh Khomeini. Khomeini nak sebut tunjuk lagu lain, tapi hak berlakunya lagu lain. Jadi dia kata berlaku benda-benda lagu ni kerana dia nak menguasai umat Islam, nak menguasai ke atas umat Islam, walaupun perkara tersebut menguntungkan pihak-pihak yang memusuhi Islam. Jadi masa tu Soviet balah dengan Afghanistan. Sepatutnya dia tak bekerjasama dengan Soviet. Sepatutnya dia tolong Afghanistan lah. Tapi disebabkan kepentingan dia duduk dengan Soviet Union,
Maka dia bekerjasama buat hubungan yang baik dengan Soviet Union, yang sepatutnya tidak dibuat. Jadi bila berlaku gitu, menguntungkan musuh Islam lah, akan lebih menguatkan Soviet Union. Apatah lagi Iran ni dekat dengan Afghanistan. Itu yang kedua dia kata. Jadi kerjasama strategik yang pelik dan tidak dapat diterima. Yang ketiganya dia kata, perkembangan umat Islam dan juga harta kekayaan mereka di dalam bahaya. Dia kata sebelum menangnya Khomeini, sebelum Khomeini berkuasa di Iran, sebelum berkuasa hasil daripada revolusi ini, kata harta-harta orang Islam ni banyak melimpah ruah, terutamanya di negara-negara Teluk, negara-negara Arab Teluk ni harta banyak. Kalau dia nak merujuk sebelum revolusi ni, kesan hok boleh nak tengok daripada harta ni, iaitu minyak lah, penguasaan minyak Saudi dan juga negara-negara hok bersekutu dengan dia ni, hok baik dengan dia ni, menguasai pasaran minyak. Tahun 73 berlaku perang antara Israel dengan Mesir. Arab Saudi sekat minyak ke negara-negara barat dan juga mana-mana negara hok baik dengan Israel. Jadi nampak situ nampaknya penguasaan ekonomi kukuh orang Islam. Dari segitulah dari sudut minyak tu. Jadi sebelum tu dia kata, sebelum Khomeini ada ni, memang harta orang Islam ni melimpah, banyak, boleh menguasai ekonomi dunia dan juga boleh menjana perkembangan umat Islam sendiri. Arab Saudi dulu suhulah banyak duit pergi ke tolong dakwah Islam di negara-negara lain, terutamanya negara-negara hak memerlukan dakwah orang setempat untuk masuk Islam. Dan kalau kita duduk Kelantan ni, kita dapat tengok dulu, kalau yang ngaji sekolah-sekolah Arab ni, ramai ustaz-ustaz daripada Kemboja, daripada negara-negara ni lah, terutamanya Kemboja lah. Jadi mereka ni boleh bantu mudah. Saudi taja ngaji, tu balik jadi tenaga pengajar. Itu contoh dulu lah. Jadi dia kata dulu lagu tu, dan orang Islamnya, umat-umat Islam pun beragak kepada negara-negara Teluk untuk membantu perkembangan mereka. Lepas pada tu, marilah Khomeini, dia kata, mari Khomeini mengganggu keamanan Iraq, yang mana perang Iran dengan Iraq ni adalah mukaddimah kepada peperangan secara total. Mula-mula je dengan Iraq, lepas pada tu Iran mula capur di banyak negara lain. Dia tu mula-mula. Jadi kata berlakunya lagu tu, bila berlaku masalah dengan Iraq, maka harta-harta negara Teluk banyaklah mampu habis ke perang ni. Maka rugilah orang Islam dengan harta-harta tu habis untuk perang je. Jadi rugilah orang Islam dari segi kemampuan ekonomi mereka. Kurang lah jadi ekonomi dan juga perkembangan mereka, pertumbuhan mereka. Jadi dikata lagu ni lah, Khomeini telah membantu dunia bukan Islam lah, negara-negara bukan Islam ni, jadi merugikan harta umat Islam. Jadi dia membantu negara-negara lain ni dengan cara tu. Dia telah merugikan harta orang Islam dengan sebab berlaku peperangan dengan Iraq. Jadi rugi harta orang Islam dan juga perkembangan orang Islam dalam untuk jangka masa yang panjang. Sebab apa panjang ni? Sebabnya dia kata bila habis perang pun dunia bukan dunia Islam lah, orang negara-negara bukan Islam lah yang akan membangunkan balik Iraq dan Iran lepas perang. Masa ni tak berlaku lagi lah. Dia tulis buku ni sebelum habis lagi perang. Jadi dia kata habis perang apa ni, apa-apa tu jugalah yang akan membantu dari segi ni lah WPT ke apa ni. Jadi maka negara-negara bukan Islam ni lah yang akan mengambil keuntungan daripada peperangan yang berlaku. Jadi peperangan ni dikata sebab apa berlaku? Sebab politik yang salah oleh Khomeini, yang mana tujuan dia nak menguasai. Jadi salah langkah dia ni
menguntungkan negara-negara barat ataupun negara-negara bukan Islam lah. Tamanya sebab habis duit ke perang, dan juga lepas pada perang duit tak ada dah, terpaksa ambil daripada negara-negara bukan Islam. Jadi rugi orang Islam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dia kata terbantu perkembangan Islam. Kata dunia Islam sebelum munculnya Khomeini sudah di atas jalan kembali kepada Islam. Seperti mana kita sebut sebelum ni, tahun 70-an, tahun 80-an ni zaman kebangkitan Islamis. Orang mula kecek kena balik ke Islam semula, kita kena Islam semula. Sebelum tu sekular sosialis menguasai orang-orang Islam lah. Jadi orang mula kecek kita kena kembali kepada Islam, barulah kita kuat semula. Jadi masa tu dia kata sebelum muncul Khomeini ni, orang Islam memang nak balik ke Islam dah. Jadi bangsa-bangsa lain di atas dunia ni mula mendengar kalimah-kalimah Islam yang suci, hak asal, hak ori. Tiba-tiba mari Khomeini, dia telah mengaplikasikan satu contoh Islam di atas bumi Islam. Akan tetapi gapo dia buat tu, contoh dia tunjuk tu, benda yang tidak masuk akal. Dia telah menyeru mereka, menunjukkan kepada mereka Islam hak pelik. Kita dapat tengok benda tu dalam fasa yang pertama, fasa lepas lah. Jadi asalnya orang Islam ni nak balik dah ke Islam, dan orang seluruh dunia pun nampak lah, orang lagu nilai Islamnya, orang dah sebut-sebut dah kita kena kembali kepada Islam. Islam hak lagu mana? Islam hak sekian. Jadi orang-orang di seluruh dunia kena Islam hak tu Islam. Tapi lepas pada berlaku revolusi, Khomeini naik, dia telah membawa Islam hak lain pula, Islam hak pelik, yang menyebabkan orang-orang akan keliru lah, hak ni ke Islam. Dan memang berlaku kekeliruan tersebut. Orang ingat Islam juga, Islam ajar lagu tu, sedangkan tu Syiah ajar lagu tu. Jadi dia telah menyeru, menunjukkan kepada orang ramai, orang-orang di seluruh dunia ni, satu Islam yang pelik yang kita sebut sebelum ni. Jadi gapo dia pegang sebelum ni, hak tu lah akan mengelirukan orang. Orang ingat sebelum ni Quran orang Islam ni pegang Quran tu, tiba-tiba mari kata Quran ada Quran lain pula, ada Quran Fatimah pula, Mushaf Fatimah. Dengan orang tahu orang Islam ni berpegang dengan hadis Nabi, tiba-tiba mari Islam kata hadis tak letak pakar pasal sahabat riwayat. Sahabat ni jahat, zalim, tidak adil. Dalam keadaan orang dia ingat kau Islam ni berpegang apa, mengagungkan, memuliakan sahabat, mari Islam hak lagi hak kata sahabat ni kafir belaka dah, murtad belaka, kecuali beberapa orang saja. Jadi dah seterusnya. Jadi berlaku lagi tu, mengelirukan orang jadi. Jadi dikata benda-benda tersebut ada kesan ke atas kebangkitan umat Islam. Dan juga ada kesan kepada orang-orang bukan Islam yang sudah bersedia nak dengar gapo pasal Islam ni. Pasal kebangkitan Islam, orang mula kecek Islam nak bangkit semula, orang-orang Islam nak balik semula pada Islam. Jadi orang pun nak tahulah gapo Islam ni, orang duk kecek-kecek ni. Tiba-tiba mari hak ni, mari Islam hak lain pula. Mari hak ajaran lain pula. Jadi rugilah dia kata ni, memberi kesan yang buruk. Jadi Khomeiniah ni dia kata batu penghalang kepada kebangkitan umat Islam dan meruntuhkan semangat pendakwah Islam ke dunia yang baru ni, nak royak ke dunia ni. Tapi dia telah meruntuhkan semangat, telah menjadi batu penghalang kepada usaha tersebut. Ni dia kata lepas pada mana golongan pembaharuan, mujaddid, reformis telah berusaha bersungguh-sungguh, dakwah sebelum ni hampir nak boleh dah hasil, nak boleh hasil molek dah ni, tak 70-an 80-an tu nak boleh dah hasil. Tiba-tiba Khomeini mari menggoncang fitrah manusia, kerana dia telah kecek dalam bab ni dengan benda-benda yang tidak masuk akal dan benda-benda yang tidak boleh diterima. Jadi wasaklah mengganggu, kacau daun, dan dia telah menjadikan mazhab sebagai benda penting dalam perlembagaan. Dia sebut dah sebelum ni, dalam perlembagaannya mazhab Syiah yang diterima, dan tak boleh nak tukar dah perlembagaan tu. Jadi dia telah menjadikan benda-benda yang pelik lah. Dia telah menjadikan mazhab sebagai perlembagaan, unsur kemazhaban sebagai perlembagaan, dan juga telah menghalang golongan minoriti Sunni daripada
mendapat sekecil-kecil hak kemanusiaan. Tahu kau dia kata di Tehran, ibu negara Iran tu, tak ada sebutir pun masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang aku ketahui. Aku tak tahu ada sebutir pun masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang boleh seluruh alam tengok. Bahawasanya sepiknya, ketatnya nak melaksanakan Islam di sana. Yang mana tidak diberi ruang sikit habuk kepada orang yang menyalahi Syiah ni untuk dibina masjid mereka. Jadi noyak sepik telajak pokok mereka ni tak beri peluang sikit pun kepada orang-orang yang tak sama kepala, tak sama ajaran dengan dia ni, tak beri pun buat masjid. Jadi lagu mana keadaan dengan orang-orang yang bukan Islam? Kalau orang sama-sama Islam sendiri pun dia tak boleh nak kira, tak boleh nak payah basa dah. Sama-sama dianggap sama-sama Islam lah. Hak dianggap sama-sama Islam pun dia payah basa. Lagu mana kalau orang bukan Islam? Dia tanya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita tengok realiti ini terbaliklah. Masjid Ahli Sunnah tidak dibenarkan dibina, tapi hak ajaran lain tak apa. Kuil-kuil Majusi ada, boleh. Jadi hak kena tu minoriti Sunni sahaja. Ni Syekh sebut lagu tu. Saya hawa sebut. Kita sendiri tak hafal lagi sana. Nak tengok sendirinya lagu mana. Tapi orang duk cerita lagu tu lah. Saya hawa sendiri pun lagi sebut lagu tu. Tak ada sebutir habuk Masjid Ahli Sunnah. Dan kita pun dengar sebelum ni, orang pergi semaya, kena semaya, kena pergi semaya di kedutaan negara-negara lain. Negara Sunni. Dan apabila kita juga tahu Khomeiniah ni telah memperbaharui semula adat Safawi dulu, iaitu mengerahkan budak-budak yang belum balik lagi untuk menjadi tentera barisan depan. Ini masyhur lah. Satu kebiasaan mereka ni menggalakkan budak-budak, ajar budak-budak tak yang kecil lagi. Yang kecil lagi dah ajar supaya mencederakan diri. Yang kecil lagi ajar budak-budak ni masuk peperangan. Jadi dia kata bolehlah tengok setara mana Khomeiniah ni layak budak-budak. Yang mana semua orang anggap budak-budak ni sebagai kesinambungan hayat orang manusia. Tapi mereka layak budak-budak lagu tu ya. Dan juga kalau kita tahu, dia kata Khomeiniah ni telah menahan telinga dia daripada seruan perdamaian, toksik berdamai. Walaupun sama-sama kuat. Kalau kita kuat pada musuh, tak apalah toksik berdamai. Tapi ni sama-sama kuat, sama-sama gagah ni, tapi toksik juga berdamai, nak melawan juga. Kerana degil terhadap firman Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka condong kepada perdamaian, maka berdamailah. Lepas tu pada tawakkallah kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka toksik, tak terima ayat tu. Tak degil dengan ayat tersebut, toksik berdamai. Jadi kalau tahu semua perkara tersebut, maka jelaslah dia kata lagu mana dunia akan melihat pada kita. Dunia akan melihat dengan penuh hina dan jijik terhadap pelaksanaan Islam. Lagu ni Islam. Jadi akan tengok di Iran, lagu tu lah Islamnya. Syiah tu. Jadi dunia akan memandang jijik kepada Islam. Jadi bila mereka putus kepada perdamaian, nak kepada peperangan sama, jadi dunia ni akan memandang hina kepada orang Islam. Sebabnya dunia ni telah merasai pahitnya peperangan dan mereka semua nak kepada perdamaian. Tiba-tiba orang ni nak perang sama. Duk ajar, duk membudayakan perang, membenci orang yang tidak Syiah. Diajar lagu tu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, at-taqiyah wa bunduqiyah. Taqiyah dan juga senjata. Senapan, senjata. Sebagai Syiah menggunakan taqiyah lebih daripada sepatutnya yang dibenarkan oleh syariat. Taqiyah ni kecil nipu. Dalam syariat tak boleh nipu. Dalam agama Islam tak boleh nipu, tapi adalah ketika ada keadaan-keadaan dibenarkan. Contohnya dipaksa, disesa
maka bolehlah nipu, ikutlah musuh nak suruh royak ke apa, royak. Tipulah pun, tak apa. Orang suruh kufur kalau contohnya, maka kita tipu, kita kata lagu tu. Sebenarnya kita masih beriman. Jadi dalam agama Islam ni, nipu tak boleh. Tapi ada tika-tika, adalah keadaan-keadaan boleh. Tapi Syiah ni tak. Mereka menggunakan taqiyah ni, nipu ni, lebih pada yang dibenarkan batas syariat. Dan kita menganggap, kita sangka, lepas pada Khomeini menang ni, maka orang Syiah ni, tak guna adalah taqiyah, buat apa nak berlawak lagi. Pasal ada kekuatan dah kan, ada negara dah. Tapi kita dapati wakilnya, apa yang berlakunya, kita dapati mereka menggunakan kedua-duanya. Iaitu mereka menggunakan penipuan tadi bersama dengan senjata. Jadi dulu nipu saja. Kita ingat kalau lepas pada ada kekuatan, ada negara ni, tak perlu dah lah nipu. Ada, bahkan dia tambah pula nipu tu dengan senjata pula. Mereka samalah dengan Nizam Nusairi, kerajaan Syiah Nusairiyah di Syria, ataupun pergerakan amal di Lebanon, ataupun Iran. Mereka ni bekerjasama dengan Israel secara rahsia. Mereka memberikan kepada Israel apa yang mereka nak. Dengan Israel, dia kecek betul lah. Kita nak senjata demo, kita bayarlah PT-nya. Tak ada usin lah, kita bayar. Wah, main senjata je. Dan mereka menzahirkan khilaf, ataupun yang berlawanan dengan hal tersebut. Ahli luar, ya kira orang kita nak mapuh Israel. Death to Israel, death to Amerika. Mapuh Israel, mapuh Amerika. Tapi ahli belakang ya bekerjasama dengan Israel. Masa dia nak senjata, nak perang dengan Iraq, dia sanggup bekerjasama dengan Israel dan mereka untuk beli senjata daripada Israel dan mereka. Jadi dia kata mereka memberikan apa yang mereka nak pada Israel, dan mereka menzahirkan yang terbalik daripada perkara tersebut. Keluar rakyat lain, kau belakang buat lagu lain. Keluar rakyat nak damai, kau belakang kena masuk campur, membuatkan negara-negara lain tidak stabil. Ahli luar kata kita nak bersatu, kita nak dekat ke Sunni Syiah tak usah dah balas-balas ni. Apa ahli belakang, mereka taja kumpulan-kumpulan Syiah ni. Iran menaja militia Syiah di Iraq, Hasyad Sya'bi, sehingga ke tentera Iraq ni lemah. Pengaruh militia yang dibayar oleh Syiah Iran ni lebih berpengaruh di Iraq. Begitu juga masa perang Syria, yang mau ramai orang-orang Syiah daripada tempat lain, daripada Afghanistan, daripada Pakistan, dia ambil latih train jadi tentera, jadi militia, atas ke Syria. Jadi kod belakang buat lagu lain, kod depan royak lagu lain. Mereka pilih lagu mana nak kecek dengan pemuda-pemuda Islam, dengan ibarat-ibarat dan juga khutbah-khutbah yang disalut dengan baju penipuan, dan menyembunyikan hakikat mereka. Mereka mengemukakan kepada manusia di Iran sesuatu, manakala mereka mengemukakan kepada pemuda-pemuda Islam sesuatu yang lain. Tak serupa. Hak ni royak lain, hak tu royak lain. Mereka sebelum ni lah menggunakan taqiyah untuk menjaga diri mereka. Pasal dulu tak ada kekuatan, orang tindas. Jadi gunalah taqiyah, nipulah sebab takut orang tindas. Tapi sekarang ni mereka menggunakan senjata pula untuk menguasai, dan juga menggunakan taqiyah untuk menipu orang lain. Guna senjata untuk menguasai orang, dan juga tipu daya taqiyah untuk menipu orang. Jadi sama-sama dia kata mereka ni gunakan kedua ni. Jadi mereka telah bekerjasama dengan golongan kiri. Apabila mereka nampak tu lebih dekat kepada tujuan mereka. Kalau kepentingan dia nya kena kerjasama dengan aliran kiri, aliran komunis sosialis dulu, mereka akan bekerjasama. Dan mereka akan masuk ke dalam parti-parti politik kiri ni. Dan mereka akan mengisytiharkan syiar-syiar, akan mengangkat syiar golongan kiri, yang mana benda tu berlawanan dengan asas mereka, dengan ajaran mereka, dan mereka menyembunyikan tujuan mereka yang sebenar. Lihatlah kepada mereka di Syria, dan di Turki, dan di Pakistan, dan di Afghanistan, dan sebagainya.
Di mana saja kamu melihat mereka, di mana-mana kamu akan dapati mereka memakai baju politik, parti-parti politik pada zahir, dan mereka menyembunyikan perancangan rahsia mereka di dalam batin mereka. Sehinggalah mereka sapa kepada tujuan mereka. Jadi mereka ni di sebahagian negeri mereka mengumpulkan taqiyah dan bunduqiyah, senjata. Dan adalah di setengah-setengah negeri mereka menzahirkan taqiyah. Jadi dia kata telah sapalah waktu bagi pemuda-pemuda Islam untuk mengetahui penipuan mereka ni, dan mengenali hakikat mereka. Di sana ada saja akidah benar, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang lahir daripadanya segala kebaikan. Manakala mereka tu akidah mereka adalah akidah yang menyeleweng. Jadi sesiapa yang bersengkau baik dengan Khomeiniah ni, maka dia telah terjatuh ke dalam kesilapan yang besar, dan telah rugilah diri dia di dunia dan di akhirat. Dan juga awas, hati-hati orang-orang mukmin ni supaya tidak berlaku disengat di lubang yang sama dua kali. Jadi dikata itulah pendirian-pendirian sikap yang pelik oleh golongan Khomeiniah ni, yang mana sebelum ni kita royak dah akidah-akidah yang pelik bagi mereka. Jadi kata tidaklah bagi Khomeiniah ni kecuali mereka mengangkat kembali, membina kembali akidah-akidah Syiah yang pelik itu. Dan juga sikap-sikap mereka sepanjang sejarah yang pelik. Mereka juga telah memberikan penggerak yang baru. Daripada kalangan pemuda-pemuda Ahlussunnah wal Jamaah yang bersemangat dan yang rindu kepada daulah Islam. Orang-orang muda Ahlussunnah ni tak tahu gapo, tapi mereka ada semangat, ada rindu kepada kerajaan Islam. Mereka ni lah yang jadi mereka ni makan kedema. Mereka ni akan jadi penggerak, penyokong mereka, sebab mereka tak tahu. Fakhalu as-sarab, mereka khayal dengan fata morgana, nampak air tapi sebenarnya tidak ada air pun. Bayangan sahaja, fata morgana sahaja. Mereka menganggap Khomeiniah inilah adalah negara Islam, daulah Islam. Mereka telah tertipu dan tersungkur, dan mereka telah terkeliru dan juga gugur. Kerinduan kita kepada daulah Islam tidak boleh menjadikan kita jatuh kepada kekufuran ataupun kesesatan, dan tidak patut kita diperbodohkan oleh helah mereka ni. Maka masyarakat Khomeini bukan masyarakat yang benar. Sedangkan masyarakat yang benar adalah masyarakat kebenaran. Ini adalah salah satu syiar gerakan Islam yang moden ini. Mereka juga bukan masyarakat yang bebas, kebebasan. Sedangkan kebebasan itu adalah satu syiar gerakan Islam yang moden. Mereka juga bukan masyarakat yang kuat, kerana kekuatan pertama di sisi kita ialah kekuatan i'tiqad yang betul, yang benar, yang sahih. Dan kekuatan ini adalah salah satu daripada syiar gerakan-gerakan Islam. Jadi yang ayatnya sini, Khomeini dan juga negara-negara yang Khomeiniah bina ni bukanlah gerakan Islam yang sebenar. Maka wahai pemuda umat ini, berharaplah, bercita-citalah kepada daulah yang benar dan kuat dan bebas. Janganlah kamu ditipu oleh golongan Khomeiniah ni, kerana mereka ni daulah batil yang lemah dan juga menghambakan manusia. Ni bawa balik umat Islam kepada belakang, dia kata. Wagi kau ngundur ke belakang ni. Cukuplah bukti Khomeiniah ni dengan kerjasama dari segi senjata mereka ni bersama dengan Israel. Dan juga saling tolong-menolong di antara kedua-duanya. Pada waktu je dia kata. Pada dengan Khomeiniah ni buat kerjasama dari segi persenjataan dengan Israel. Ini kita sebut dah awal-awal lagi iaitu skandal Iran Contra itulah. Yang mana Iran masa perang dengan Iraq,
beli senjata daripada Israel. Israel membekalkan senjata. Selain daripada beberapa benda lain yang berbentuk pertolongan secara tidak langsung, contohnya masa dia perang dengan Iraq, dia nak peracur loji nuklear Iraq, tak berjaya. Tapi Israel pergi bom, berjaya hacur loji nuklear Iraq. Secara tidak langsung telah membantu Iran lah. Walaupun tak nampak secara jelas Israel tolong Iran, tapi secara tidak langsung nampak gitulah. Itulah dia kata tanda-tanda tidaklah keluar daripada Iran yang Syiah ni kecuali kerosakan dan juga walak kepada musuh Allah Ta'ala. Mereka akan bekerjasama dengan musuh Allah Ta'ala. Dan juga dia kata Nabi SAW telah menyebut di dalam hadis yang sahih bahawasanya Dajjal akan terbit daripada Khurasan, dan bersama dengan Dajjal ni ada 70,000 Yahudi Isfahan. Mereka memakai pakaian tayar lisan ni manja pula syarah. Ada tanda lah, ada pakaian yang menjadi tanda kepada mereka. Dan juga ahli-ahli sejarah Islam, mereka bersetuju, bersependapat bahawasanya Khurasan lah sara kepada Batiniyah ni, golongan sesat yang gelak dan lagi penuh dengan dendam kesumat. Jadi itu dia sebut sikap pelik Khomeiniyyah ni. Sebagai penutupnya, Syekh Sa'id Hawa tutup dengan sebut Ibnu Umar telah menyebut dalam asar yang sahih, dia kata kami ni satu masa diberi kepada setiap daripada kami ni iman dulu sebelum Al-Quran. Jadi boleh faham iman dulu, barulah orang boleh faham Al-Quran dan sebagainya, hak-hak lain lah. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Fatihah akidah mula-mula, lepas pada tu sebut ibadah, lepas pada tu baru sebut manhaj kehidupan. Jadi ini semua menunjukkan bahawasanya manhaj kehidupan yang sahih memberi kesan, terkesan daripada ibadat dan akidah yang sahih. Baru betul manhaj kehidupan kita. Daripada sini kita dapat simpulkan bahawasanya akidah hak mula-mula, lepas pada tu ibadah, lepas pada tu barulah manhaj kehidupan. Dan dalam hadis telah sebut taftariku ummati ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidatan. Umat aku akan pecah pada 73 golongan, saja dalam hak betul. Semua hak lain semua sekali akan masuk neraka kecuali saja. Itu saja hak akan selamat daripada neraka. Jadi kata kita kena carilah akidah golongan yang berjaya ni. Satu hak berjaya, hak tidak akan termasuk dalam neraka tu, kita kena cari hak tu, kita kena berpegang dengan hak tu, dan kena berpegang dengan adab, nilai dan juga manhaj kehidupan mereka. Kita kena lalu dan berpegang dengannya, kena jalan di atas jalannya dan juga berpegang dengannya. Manakala Khomeiniyyah pula dan juga akidah-akidahnya bukan akidah kita. Khomeiniyyah ni akidah dia tidak serupa akidah kita, ibadat mereka juga tidak serupa ibadat kita, manhaj hidup mereka juga tidak serupa dengan manhaj hidup kita. Kerana asal mereka nya, asas pegangan mereka dia sebut dah sebelum ni, iaitu yukhalifuna, ia kena beza dengan kita. Kalau tak ada nas, tak ada riwayat mereka sebut nak lagu mana, tengok ahli sunnah buat lagu mana. Kalau ahli sunnah buat lagu tu, kita kena buat terbalik daripada tu. Siapa tahu tu mereka asas pegangan mereka lagu tu. Jadi akidah pun bukan akidah kita, ibadat pun bukan serupa kita, manhaj hidup pun serupa kita. Jadi kata apa kisah manusia ni yang sudah duduk dalam firqatun najiyah, sudah duduk dalam ahli sunnah, tiba-tiba lari daripada syurga pergi ke neraka, dan lalu jalan yang tidak diikuti oleh orang-orang mukmin. Apa kes ni? Molek-molek dah ahli sunnah wal jamaah pergi turut Syiah pula, koyak nak jadi Syiah. Sebahagian daripada mereka sebahagian yang menyangka bahawasanya mereka ni ada kesedaran. Sebahagian yang kita menyangka, kita sangka orang-orang yang ada kesedaran, mereka ni hilang kesedaran, tak nampak bahayanya Khomeiniyyah. Dan juga sebahagian orang yang kita duk seka ada ilmu tapi tak berani nak mendedahkan bahayanya Khomeiniyyah, dia kata. Maka hampir-hampir lenyap dah
umat ini disebabkan perkara tersebut. Jadi kita menyerulah kepada orang-orang yang ada kesedaran ni supaya membuka mata mereka terhadap bahaya Syiah. Dan juga kita menyeru kepada orang-orang yang ada ilmu supaya menggunakan qalam, tulisan dan juga lidah-lidah mereka untuk menentang Khomeiniah ni. Kata sudah sampai masa penyakit yang dibawa Khomeiniah ni hendaklah dijauhi daripada bumi Islam. Dan juga orang-orang yang memerangi ni, golongan Syiah ni, hendaklah diperangi. Umat Islam mestilah mengemukakan, kena bui, kena royak kepada Iran ni akidah yang benar. Kena royak semula kepada mereka. Ni hak sebenarnya akidah, bukan hak mempegang tu. Seperti mana wajib ke atas mereka untuk menghentikan ancaman terhadap umat Islam ni. Ketahuilah, tukar-tukar tulis, tukar-tukar ceramah yang dibayar oleh Iran ni untuk menyesatkan umat dengan tulisan dan juga kata-kata mereka, kena ingat Allah Ta'ala akan menghisap atas kesesatan kamu dan juga usaha perbuatan kamu menyesatkan orang. Tidak ada hujah lagi, tidak ada alasan lagi untuk kamu membantu Khomeiniah ni. Kerana membantu Khomeiniah ni khianat, satu pengkhianatan kepada Allah dan Rasul dan juga orang-orang mukmin. Tidakkah kamu tengok apa yang telah dilakukan oleh golongan Khomeiniah ni dan juga sekutu-sekutu mereka terhadap anak-anak Islam, terhadap orang-orang Islam apabila mereka mampu? Tidakkah kamu tengok kerjasama Khomeiniah dan juga penyokong-penyokong mereka dengan musuh-musuh Islam? Dia kata sekarang ni bagi orang-orang yang ada telinga, ada pendengaran, hendaklah mendengar. Orang yang ada mata hendaklah memikirkan, kenalah memerhati. Sesiapa yang tidak memerhati, tidak mendengar sehingga lain ini, apalah yang mereka tengok, gapo yang mereka duk tengok, duk dengar ni. Haula Ansar Tatar, mereka tu, pokok Syiah tu membantu Tatar, membantu Mongol. Mereka membantu tentera-tentera salib dan juga penjajah-penjajah. Mereka ni bekerjasama membantu semua musuh Islam. Mana-mana hak memusuhi Islam, mereka akan bekerjasama dan mereka akan membantu. Mereka telah melaksanakan dengan tangan-tangan mereka apa sahaja yang boleh melemahkan orang-orang Islam, apa sahaja yang musuh-musuh Islam tidak mampu untuk lakukan. Tapi mereka mampu. Mereka telah melaksanakan, telah melakukan apa sahaja yang musuh tak mampu nak buat. Maka manusia kenalah mendengar dan melihat sebelum menyesal. Masih lagi ada peluang, dia kata, bagi orang-orang yang nak ada keuzuran lah. Kita tak tahu, tak apa, ada peluang lagi, dia kata. Tapi satu masa nanti akan mari satu hari tak diterima dah lagi keuzuran ni. Tak boleh nak kata tak tahu, kita tak erti, tak boleh dah. Satu masa nanti tak boleh dah, tak ada dah ruang untuk kita keuzuran, untuk kita excuse. Satu masa nanti dia kata orang-orang yang senyap daripada hakikat tidak boleh lagi nak ambil keuzuran. Dan orang yang berpaling daripada kebenaran tak boleh lagi nak beralasan, royak uzur dan sebagainya. Dan mereka yang menyesatkan, mereka sesat lagi menyesatkan, tak boleh lagi nak beralasan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah menyebut kata-kata Allah Taala, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Sesiapa yang memusuhi wali aku, maka aku telah izin untuk memeranginya. Dan mereka itu golongan Khomeiniun telah memusuhi wali-wali Allah Taala dari golongan sahabat dan juga orang-orang selepas pada mereka. Jadi lagu mana mereka, orang-orang Muslim boleh walak, boleh taat setia kepada mereka? Bagaimana orang-orang Islam boleh termasuk dalam perangkat mereka? Bagaimana orang-orang Islam ni boleh cenderung kepada mereka, sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan cenderung kepada golongan yang zalim, sehingga kamu juga kena api neraka. Golongan-golongan Khomeiniun yang zalim ni, mereka telah menzalimi Abu Bakar dan Umar
Lagu mana orang-orang Islam boleh taat setia, boleh pergi sokong mereka. Sedangkan Allah Ta'ala telah berfirman, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Allah Ta'ala kata, kami telah menjadikan saing orang yang zalim ni dengan golongan yang lain, satu sama lain dengan apa yang mereka buat. Jadi tidak akan saing, tidak akan duduk sekali, kecuali saya zalim juga. Sesiapa yang redha dengan kezaliman terhadap Abu Bakar, Umar, Osman, Abu Ubaidah, Talhah, Az-Zubair, sesiapa yang redha untuk berada di saf, duduk sekali dengan golongan yang memusuhi sahabat, dan juga imam-imam mujtahid daripada umat kita ni, dan sesiapa yang redha untuk diperalatkan oleh golongan-golongan yang menghalalkan darah dan juga harta orang Islam, tidakkah kamu melihat di Iran ni ada 1/3 ahli sunnah wal jamaah, tapi tak ada seorang habuk pun menteri daripada orang sunni. Tidakkah kamu melihat, manusia melihat apa yang dia telah buat terhadap ahli sunnah di Lebanon? Sama ada orang Lebanon ataupun orang Palestin. Ramai orang Palestin lari ke Lebanon. Dua-dua dia tembok. Sebab dua-dua ni sunni. Tidakkah manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh sekutu Iran, iaitu Hafiz al-Assad di Syria terhadap Islam dan juga orang-orang Islam? Hafiz al-Assad ni dia Syiah Nusairiyah, Syiah berat lagi. Jadi Islam pun dia bunuh, orang Islam pun dia bunuh. Tidakkah semua perkara ni cukup untuk kita mikir? Jadi ada kalau lepas pada ni lagi keuzuran bagi orang yang tertipu. Jadi kalau kena tipu lagi setahun ni tak ada keuzuran, tak ada alasan dia kata. Tak boleh nak kata kita tak erti, kita tak tahu. Tak boleh dah. Jelas sangat dah dia kata ni dengan contoh-contoh yang dia sebut. Jadi dia kata orang-orang yang tertipu ni sebenarnya mereka telah menghukum ke atas diri mereka, mereka telah menetapkan diri mereka bahawasanya mereka lah musuh kepada umat ini. Mereka ni adalah musuh kepada bangsa dan juga tanah air mereka. Dan mereka juga turut sekaki dalam pakatan yang jahat terhadap masa depan pengikut-pengikut mereka. Adakah mereka akan bertobat? Syekh Sahawa telah menutup tulisan dia ni dengan doanya, ya Allah, aku berlepas diri daripada Khomeini dan juga golongan Khomainiyah, dan juga sesiapa sahaja yang taat ikut pada mereka, sesiapa sahaja yang menyokong, bekerjasama dan bersekutu bersama mereka. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi itulah yang disebut oleh Sayyid Hawa ni habis hari ini. Jadi itulah telah menyebut pada hari ini beberapa sikap pendirian yang pelik yang dilakukan oleh Khomeiniah. Dan juga akhir sekali dia penutup lah. Penutup dia lebih pada nak beri kesedaran lah kita. Kena khabar, kena tahu hakikat sebenarnya Syiah ni lagu mana. Dia memang pelawak dia kata. Dia tunjuk lain depan kita, dia sebenarnya nak lagu lain. Dan dia sebutlah gapo telah berlaku banyak dah. Sikit-sikit. Tak boleh dia kata. Tak boleh keuzuran dah. Tak boleh nak buat alasan dah. Orang lagu ni tak betul dah kalau kita duduk sokong lagi mereka ini. Jadi akhir sekali dia tutup, dia kata dia berlepas diri lah. Siapa-siapa Khomeini kau, Khomeiniah kau, tak ada kaitan dengan dia. Aku tak ada kaitan dengan apa-apa ni. Oyak dah. Tak saya pakai juga, aku berlepas diri. Tak ada kaitan dengan apa-apa ni. Termasuklah siapa hok sokong, hok taat, hok bekerjasama dengan mereka ni. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi kita boleh sebut Syekh Sayyid Hawa ni banyak dia tahu berkenaan dengan Syiah ni. Mungkin dia telah, mungkin setakat banyak baca, dia telah banyak kecek, berdiskusi, banyak bincang dengan orang-orang yang terlibat dalam bidang ni, sehingga dia sendiri mengambil keputusan untuk berpegang dengan pendirian ni. Kita sebut dah awal-awal itu, dah kita tahu dalam kalangan gerakan Islam sendiri pun ada khilaf. Bahkan Yusuf Qaradawi sendiri pun sebelum-sebelum ni awal-awalnya masih berhusnuzon, pandai baik, dan juga muji-pujilah Syiah ni, Hizbullah di Lebanon melawan dengan Israel. Tapi akhir sekali dia pun tarik balik. Jadi kita tahu berlaku perbezaan pandangan dalam kalangan mereka.
Cuma Sayyid Hawa ni awal-awal lagi tahun 80 lagi ni dia telah mengambil pendirian bahawasanya tak betul Syiah ni menipu. Hakikatnya dak, hakikatnya bahaya kepada kita. Dari satu sudut terbukti ada juga kebenaran dari segi kata-kata dia. Kebanyakan konflik-konflik Timur Tengah hari ni ada juga peranan, ada campur tangan daripada Iran. Selain daripada konflik sama-sama dia sendirilah. Ada konflik sendiri dia tidak campur pun ada juga. Arab ni Timur Tengah ni memang tempat konflik berlaku macam-macam. Okey. Jadi kesimpulannya Sayyid Hawa ni adalah orang yang menentang takrib. Dia tak setuju dengan Syiah. Jadi itulah habislah kitab dia ni. Mudahnya kitab dia ni sebut pertama dia sebut akidah-akidah Syiah. Kita petai panjang dah. Yang mana dia pun menegaskan juga Khomeini pegang supong akidah hak pelik-pelik tu juga. Dan juga akhir yang kedua dia sebut berkenaan dengan pendirian sikap yang pelik daripada golongan Syiah ni. Dan akhir dia tutup lah dengan penutup yang disebut ringkas tadi. Rasa cukup setakat dulu hari ni. Tamat dah kitab kita. Diskusi ni kitab pun nipi lah, kutayik lah. Berapa minggu pun habis dah. Jadi cukup setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk daripada diri anda sendiri, hakikatnya semua daripada Allah Taala. Minta maaf di atas apa-apa kekurangan lah sepanjang pembentangan ni. Aku lu qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.